Baik Nurul, Kerajaan Negeri akan mempertimbang menaikkan Allaun Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM di 73 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata perkara itu akan diperincikan Kementerian Keuangan dan Setiausaha Kerajaan Negeri SKN untuk tindakan lanjut. Kita amat memahami sebagai pemimpin di akar umbi dan juga kerana keadaan sekarang ini perlu kajian untuk kita mempertimbangkan kenaikan gaji bagi penjawat-penjawat seperti UPPM dan PPM, CDO di tiap-tiap kawasan. Pemberian bersyarat itu bagaimanapun menuntut kesemua warga UPPM bekerja keras dalam merealisasikan agenda Kerajaan Sabah Maju Jaya demi kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Datuk Haji Ji menyatakan demikian bagi mengulas cadangan pengarah UPPM Datuk Awang Kadin Tang mengenai keperluan menaikkan Allaun UPPM dalam Majlis Amanat Ketua Menteri sempena Hari Keluarga UPPM 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Terdahulu ketika berucap, Datuk Haji Ji mahu UPPM menunjukkan tahap profesionalisme yang tinggi dan berdisiplin dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Sebagai penghubung kerajaan dan rakyat, UPPM juga digesa kreatif dan inovatif dalam meningkatkan proses pembangunan selain keberkesanan dan kecekapan sistem penyampaian. Kira-kira 1,000 kaki tangan dan keluarga UPPM menghadiri majlis berkenaan. Pihak berkuasa tempatan PBT digesa menerapkan integriti dan sikap amanah dalam penyediaan pelan strategik masing-masing. Ini termasuk mengikis sikap sambil lewa, tidak kisah dan menangguh tugasan yang akan membawa kesan kepada mutu perkhidmatan. Timbalan Ketua Menteri II merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata PBT juga perlu fokus terhadap peningkatan keberkesanan perkhidmatan ke arah membentuk organisasi lebih berdaya saing. Dalam masa sama, aktif membangunkan kelebihan atau daya tarikan setempat agar berupaya memenuhi ekspektasi masyarakat melalui penyediaan roadmap atau hala tuju pembangunan sesebuah PBT. Before anyone else complain, mereka sudah mengetahui masalah-masalah itu and they can inform the kementerian or they can even suggest means and ways to how to solve the particular problem. Bila bercakap kepada pemberita RTM selepas perasmian penutupan persidangan PBT Sabah 2023 di Tuaran. Sementara itu, peserta yang ditemui menyambut baik penganjuran program tersebut. Kami dapat membincang isu-isu dan cabaran yang kami hadapi dalam pengurusan PBT kami. Dalam masa yang sama, kami dapat satu anjakan paradigma untuk memantapkan lagi dari segi urus tadbir pihak berkuasa tempatan masing-masing. Mendapat cadangan ataupun kaedah macam mana untuk menyelesaikannya lah. Terutama sekali dari segi isu-isu seperti anjing liar, ketiadaan pejabat dan juga isu-isu permasalahan kebersihan dan bagaimana untuk meningkatkan hasil-hasil PBT. Program Fulbright yang dikendalikan Suruhanjaya Pertukaran Pendidikan Malaysia, Amerika Syarikat MESI berjaya memupuk pemahaman silang budaya dan kerjasama global dalam bidang pendidikan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, program merangkumi interparti kerjasama dan kolaborasi antarabangsa itu menjadi simbol harapan, perpaduan dan persahabatan. Menurut Datuk Haji Ji, program pertukaran pendidikan sangat penting terutama dalam menghadapi revolusi dunia semasa yang sentiasa berubah. Justru kerajaan negeri berpuas hati dengan pencapaian luar biasa program Fulbright yang dimulakan Kerajaan Amerika Syarikat pada tahun 1946. Selama 6 dekad, MESI memain peranan penting memudahkan transformasi pengalaman baharu pendidikan, khususnya kepada rakyat Malaysia mengikuti program lanjutan pendidikan ke Amerika Syarikat dan membawa pulang kepakaran serta perspektif baharu dalam pelbagai bidang. Ketua Menteri berucap demikian sempena sambutan ulang tahun ke-60 MESI di College Universiti Yayasan Sabah UCSF Kota Kinabalu.
Teks ucapan dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Sementara itu, Pengarah Eksekutif Messi, Curtis Johnson memberitahu program Fulbright berjaya melahirkan lebih 50 alumni dari Sabah. So these experiences are not just American, but they're global. In addition to that, they get real-time experience in a U.S. classroom as well. So upon their return, not only are they engaged with American concepts, but they've shared their Malaysian concepts of how to grow their student population and how to build capacity among students. But even more so than that, they have this connectivity to a global network. Sempena Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, stesen radio Sabah FM menjelajah ke Pantai Timur bagi menganjurkan program Aspirasi Merdeka di Kolej Pra-Universiti Tawau. Dilaksanakan sejak 2014, ia merupakan antara program tonggak RTM Sabah. Program ini melibatkan aktiviti kuis kenegaraan, isukan dan reka cipta STEM yang dikendalikan penyampai Sabah FM. Ahli Parlimen Tawau Loh Sufui berkata aktiviti yang diadakan menampakkan lonjakan paradigma RTM menyampaikan maklumat sesuai dengan peredaran semasa sehingga ke peringkat akar umbi. Ia membolehkan peserta khususnya pelajar memperoleh pengetahuan am dan sejarah negara secara santai dan menzahirkan semangat cinta ke negara. Saya melihat berbagai program yang mereka melaksanakan, terutamanya penciptaan arca, berbagailah. Dan ini bukan hanya menyemarakan ini Hari Kebangsaan dan juga menyedarkan ini semangat Hari Kebangsaan. Jadi saya berasa syukur dan tahniahlah. Program ini melibatkan perkongsian pintar Sabah FM bersama syarikat berkaitan kerajaan GLC dengan penyertaan menggalakkan 170 pelajar dari 6 sekolah di daerah ini. Dan kita tengok pelajar-pelajar punya hasilan amat menakjubkan. Dia orang sangat kreatif. Bagi 4 program yang kita laksanakan, semua berjaya melaksanakan dengan baik. So bersyukurlah dengan program yang dijalankan ini oleh RTM. Dan ini merupakan pertama kali kita membawa Aspirasi Merdeka ke luar kawasan, iaitu di Tawau. Sementara itu, turut diadakan malam ini konsert Gegar Merdeka di Padang Perbandaran Tawau. Ia bakal dimeriahkan dengan persembahan artis terkenal antaranya Ali Ekspedisi, Stacy, Azlan The Typewriter dan Sisi Iman. Dijadualkan hadir sama Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Ayo warga Tawau, anda dijemput beramai-ramai datang ke Padang Perbandaran Tawau bagi menyaksikan konsert Gegar Merdeka yang akan diadakan bermula pukul 8 malam 9 September 2023. Konsert Gegar kali ini akan dimeriahkan dengan persembahan artis tempatan daripada Azlan The Typewriter, Sisi Iman, Stacy, Crystal dan ramai lagi. Laporan Asma Asmuni untuk Berita RTM. Rakyat di negeri ini disaran menyokong kepimpinan kerajaan perpaduan demi pembangunan dan kesejahteraan negara serta menolak isu yang memecah belahkan perpaduan sedia ada. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, APKO Dato' Ewan Benedict berkata, pelbagai inisiatif telah dan sedang dilaksanakan kerajaan perpaduan termasuk melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi diterajui beliau. Inisiatif yang dilaksanakan kerajaan berjaya membantu menghidupkan aktiviti ekonomi setempat serta hubungan baik dalam kalangan usahawan. Saya berhasrat untuk terus mengajak ahli-ahli parti dan rakyat Malaysia khususnya di Sabah ini untuk memberi sokongan kepada pucuk pimpinan kerajaan kita. Dan ianya bermula daripada saya memastikan kementerian saya iaitu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia menjadi kementerian yang pertama yang begitu dekat dengan rakyat. Dato' Iwan ditemui media sempena Konvensyen Nasional APKO di Dewan Masyarakat Menggatal. Mengulas mengenai konvensyen ini, katanya ia menjadi ruang mendengar syur daripada ahli demi memperkasa parti untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Sabah MSSS kali ke-55 yang berlangsung di Kompleks Sukan Keningau menyaksikan Tawau mempertahankan kejuaraan buat kali ke-5 berturut-turut. Kontingen berkenaan berjaya mengutip 20 pingat emas, 11 perak dan 8 gangsa.
Tempat kedua milik kontingen Keningau dengan 12 pingat emas, 10 perak dan 11 gangsa. Manakala tempat ketiga Ranau 11 pingat emas, 15 perak dan 11 gangsa. Adalah hasil usaha jurulatih yang diketuai oleh Suryamsa Sagaf selaku ketua jurulatih. Dan kita sebenarnya dalam mengaksikan kejohanan olahraga ini memenuhi hasrat kemenjadian murid itu kerana kita menjalankan latihan yang berterusan. Saya sangat berbangga dan pencapaian saya karena selama ini saya bekerja keras dan saya ingin berterima kasih kepada guru-guru dan coach-coach yang melatih saya dari kosong sampailah saya mencapai sesuatu pencapaian yang tidak sangka-sangka. Saya pun berterima kasih sama coach saya karena telah melatih saya. Saya sangat berbangga. Saya tidak menyangka saya boleh jadi olahragawan banyak saingan yang lain. Anugerah Olahragawan dan Olahragawati kategori 15 tahun milik Ahmad Al-Hakim Abdul Rakib Tawau dan Abanita Elisa Tadius Tambunan. Manakala kategori 12 tahun masing-masing milik Asrul Nurong dan Nur Elfera Umaira Muhammad Yusof dari Tawau. Sebanyak 25 rekod baru kejohanan dicatatkan dalam edisi kali ini. Sandakan akan menjadi tuan rumah bagi edisi seterusnya tahun depan. Baik, sekian bahan berita dari Sabah untuk petang ini. Ikuti lebih